Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua para penonton. Hari ini anda bersama saya Hannah Hazri dalam siri yang kelima program Borak Tepi Keusahawanan dan Kerjaya. Untuk pengetahuan saudara-saudari, Borak Tepi Keusahawanan dan Kerjaya merupakan suatu inisiatif baharu bagi memberi pendedahan tentang topik-topik berkaitan dengan keusahawanan dan kerjaya dan akan berlangsung setiap bulan. Petang ini, kita akan mengupas satu topik yang amat penting dalam keusahawanan. Saudara-saudari, hari ini dengan topik Start Small, Grow Big, jana wang di hujung jari bersama kita investor dan trader, Tuan Nizam Malik. Selamat datang Tuan. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kita. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar suara saya ke? Boleh, Alhamdulillah. Okay, alright. Okey Tuan, tanpa Okey. melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Tuan Nizam untuk kita bersama-sama belajar cara untuk menjana pendapatan. Baik, silakan Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all, saya nak ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak Universiti Putra Malaysia yang sudi untuk menjemput saya pada sesi Borak Tepi pada hari ini untuk keusahawanan kerjaya ya. Ya Betul Tuan. ya? Betul-betul. Okay, alright. Okay, dan insyaAllah saya akan kongsikan berkaitan dengan topik Start Small, Grow Big. Okay, jana wang di hujung jari insyaAllah. Okay, alright. So saya nak share saya punya slide, boleh ke? Boleh, silakan Tuan. Boleh, okay, right. Okay, so sementara saya cuba dapatkan slide saya ni, boleh tak saya dapat respon dulu? Adakah penonton semua dengar suara saya dengan jelas ke tak? Okay, kalau anda sedang menonton dan dengar suara saya dengan jelas, boleh tak komen jelas dulu dekat ruangan komen di bawah. Okay, right. Okay, terima kasih. Alright. Okay, boleh nampak tak slide saya? Cik Ana, boleh nampak ke slide saya? Sekejap ya, saya belum keluar lagi. Belum keluar lagi ya. Okay, alright. Ada tak? Sharing. Ada tak slide? Kejap ya. Okay, alright. Kalau dari sisi pandang saya belum keluar lagi Tuan Nizam. Okay. So dekat Facebook saya rasa dah nampak dah ni. Okey. Cik Ana dapat tak? Okey. Boleh nampak ya? Okay, right. So slides ni saya dah sediakan sikit. Okay, right. So first of all saya nak perkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, alright. So orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay, jadi kita berkenal dulu sebelum kita start sesi kita. Alright. So siapa Nizam Malik? Okay, so saya tahun 2021 ni adalah berumur 34 tahun. Okay, dan saya menetap di Johor Bahru. Okay, so sekarang berada di Johor Bahru. Okay, dan saya sebenarnya adalah dalam graduan farmasi. Okay, dan saya graduate pada tahun 2011. So sebenarnya saya dilatih dalam bidang kesihatan sebenarnya. Okay, right. So saya berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia selama 6 tahun. Alright, tetapi there's struggle dekat situ because of bila saya graduate dalam bidang farmasi dan saya start bekerja, saya found out that saya tidak mempunyai passion dalam bidang kesihatan. So kenapa saya belajar dalam bidang farmasi? Lebih kepada untuk menurut kehendak ibu bapa saya lah, kalau boleh ada seorang anak yang jadi doktor ataupun pharmacist. Okay, jadi bila saya masuk kerja dekat hospital dan saya rasa a bit struggle dekat situ sebab saya tak minat. Okay, so ramai je saya rasa yang sedang menonton sesi live ni juga belajar dalam satu bidang, tetapi sebenarnya bila dia dah habis belajar, dia masuk ke alam pekerjaan, dia rasa dia tak minat dengan kerjaya dia. Ada tak macam tu? Cuba kalau yang sedang menonton sesi live ni komen. Ada tak yang belajar sesuatu bidang tetapi tak minat, akhirnya masuk ke alam pekerjaan tak minat pula. Okay, so saya dalam keadaan macam tu. Okay, dan saya struggle dalam waktu saya bekerja dan masa tu saya fikir macam mana caranya saya boleh resign
daripada kerja makan gaji saya tak minat kan. Dan masa tu pada tahun 2012, 2013 saya banyak membaca dan masa tu fikir nak berbisnes lah. Okay, supaya saya boleh bisnes dan saya boleh resign daripada kerja makan gaji saya. Okay, tetapi dalam masa saya membanyak membaca, attend banyak seminar, akhirnya saya menemui satu platform iaitu pelaburan saham di Bursa Malaysia. Saya attend satu seminar pada tahun 2014 dan pada waktu itulah saya mengenali dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so saya kenal pada tahun 2014 dan bila saya kenal dan faham tentang dunia saham ni, saya nampak yang dunia saham ni adalah satu peluang di mana sesiapa sahaja boleh menyertai ataupun menceburi dunia saham ni dan boleh menjana pendapatan semudah di hujung jari sahaja. Okay, so jadi dalam sesi live pada petang ni, insyaAllah saya akan berkongsikan pengalaman saya, bagaimana saya bermula dalam dunia saham ni. Okay, macam mana saya dari bidang farmasi ataupun bidang kesihatan, bukan dari bidang financial, kewangan ataupun perniagaan dan sebagainya, boleh juga terjebak dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan hopefully kepada anda yang menonton, mungkin yang sedang menonton ni adalah seorang student UPM fokusnya, alright, ataupun mungkin anda sesiapa sajalah graduan daripada Universiti Putra Malaysia ataupun follower saya je mungkin. Okay, so hopefully anda dapat gambaran yang lebih jelas lagi macam mana anda boleh mulakan langkah dalam saham walaupun anda sekarang ni completely zero knowledge ataupun newbie tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So, so saya kenali dunia saham pada tahun 2014 dan alhamdulillah pada tahun 2017, saya berjaya resign daripada kerja makan gaji saya sebagai seorang farmasis. Okay, dan kini saya merupakan seorang investor dan trader saham di Bursa Malaysia. Fokus saya adalah tentang pelaburan saham. Okay, alright. Hannah, kalau ada apa-apa soalan along the way, feel free untuk stop me untuk tanya soalan ke, tak ada masalah. Rasa macam ralat pula cakap seorang-seorang tiba-tiba. Okay, alright. Okay, alright. So, so sebelum saya teruskan, dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, basically kita boleh beli saham dan jual saham semudah menggunakan smartphone kita sahaja. So maksudnya kalau kita ada handphone, semua orang ada handphone, sama ada iPhone ataupun Android, boleh membeli dan menjual saham di pasaran saham di Bursa Malaysia. Alright, dan ini sangat mudah untuk dilakukan. Okay, dan kalau kita nak katakan macam mana rupanya buat duit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, kita akan melihat kepada portfolio saham. Okay, so dekat smartphone, bila kita beli saham guna smartphone, kita boleh tengok profit kita ataupun portfolio saham kita di smartphone kita. So ke mana sahaja kita pergi, kita berjalan ke mana sahaja, as long as kita connected to internet, kita boleh melihat saham yang kita pegang lah. Okay, jadi so saya nak sharekan result ataupun hasil yang saya berjaya jana sebagai satu inspirasi kepada semua yang menonton dan juga sebagai pembelajaran kita pada petang ini. Okay, dan saya perlu disclaim dululah apa yang saya kongsikan dalam slide saya pada petang ini adalah berbentuk pendidikan sahaja, bukan satu nasihat untuk pelaburan. Okay, dan sekiranya hendak melabur, kita kena dapatkan ilmu terlebih dahulu. Okay, alright, so nampak ke slide saya ni? Saya harap anda semua nampak di paparan yang disediakan. So ini namanya adalah portfolio. Okay, bila kita beli saham dekat pasaran saham Bursa Malaysia, alright, kita boleh tengok dekat smartphone kita. Ini paparan yang saya screenshot daripada smartphone saya. Okay, so ada beberapa data lah dekat sini yang kita boleh baca. So first of all, saya nak tanya Hannah, pernah tengok tak paparan ni, Hannah? Saya pernah tengok paparan ni tapi saya tak faham. Tak faham? Okay, boleh kita belajar sikit tak petang ni? Boleh? Boleh Saya teruja nak belajar. Nak belajar, okay, alright. So kita belajar cara baca paparan ni, okay. Alright, so ini portfolio saya bulatkan ke atas ni, paparan portfolio. Okay, jadi kita first kali kita nak tengok saham yang kita belilah. Okay, so first of all kita nak tengok dekat bahagian atas ni, sebenarnya ini adalah nama kaunter saham yang kita beli. Okay, so ni kaunter saham yang saya belilah. Cuma untuk purpose presentation ni saya terpaksa tutup nama kaunter ni.
Okay, so supaya tidak ada apa-apa isu lah. Okay, jadi kita tutup nama kaunter. Tetapi just nak beritahu dekat sini atas ni adalah nama kaunter saham yang kita beli. So kita boleh tengok dekat sini. So saya tinggalkan nama dia P je kat depan ni. Okay. Alright. So kalau kita nak beli saham, nak jual saham, kalau nak beli tekan button buy. Kat sini ada button buy. So kita boleh tekan beli. Kalau kita nak sell, nak jual, kita tekan button sell. Very simple. Siapa-siapa juga sebenarnya boleh membeli dan menjual saham dekat Bursa Malaysia ni lah. Okay, alright. So, first of all, dalam portfolio ni, apa yang kita nak kena tengok selepas kita tahu nama kaunter saham, okay, ni yang pertama lah. Okay, nama kaunter saham kita dah tengok. Perkara kedua yang kita nak tengok adalah di sini. Nombor 2 di sini. Average price ni. Nampak tak AVG price? Okay, AVG price ni adalah harga seunit saham yang saya beli. Okay, harga seunit saham yang saya beli dekat sini lah. Dekat sini. Okay, 0.265. Okay, kita sebut 0.265 sen ataupun 26 sen setengah. Cuba Hana sebut 26 sen setengah. 26 sen setengah. Itu seunit, harga seunit saham yang saya beli. 26 sen setengah. Okay, alright. So, 26 sen setengah harga seunit saham saya beli. Okay, selepas tu apa yang kita nak tengok adalah kita nak tengok quantity kat sini. Quantity on hand. Maksudnya kuantiti tu adalah berapakah jumlah unit saham yang saya beli. Sebab ini harga seunit. Okay, so quantity on hand saya beli dekat sini adalah 9,800 lot dekat sini. Okay, so kita kena tambah kosong-kosong kat belakang ni. So total dia kalau kita sebut kat sini 9800, kita kena tambah kosong-kosong lagi kat belakang. 2 kosong. Faham tak? Maksudnya 980000. Sekejap 9800. Okay, darab 0.265. Okay, bukan. Sekejap 9800 darab 0.265. Okay, 9800. Okay, ini adalah unit saham yang saya belilah. 9,800. Faham tak? Okay, faham. Unit saham yang saya beli. Okay, alright. Quantity on hand. Berapa unit saham yang saya beli. Okay, alright. So, bila kita darabkan quantity on hand ni dengan average price, kita akan dapat nombor 4 iaitu cost. Cost. Berapakah jumlah nilai saham yang kita beli. Okay, so kita darabkan 9800 tu darab dengan 0.265, kita akan dapat RM2,597. Faham tak? Okay, so 2,597 ringgit itu modal saya. Kita sebut kat sini modal. Modal beli saham. Ni dalam bentuk RM lah. Okay, so modal Okay, alright. So, selepas kita tengok cost ni, kita tengok dia punya last price. Last price ni adalah, kenapa dia kerap pula ni? Sekejap. Mana pen saya? Tengok. Sekejap annotation, pencil tool. Lama, pen saya dah hilang pula tiba-tiba. Okay, tak apa. Okay, alright. So tak apa, last price. Boleh nampak last price ke? Nampak? Okay, last price. Okay, saya boleh dapat balik. Okay, right. Last price ni adalah harga terkini saham ni lah. Okay, seketika saya screenshot this portfolio. So, harga saham ni naik daripada 26 sen setengah kepada 29 sen. Okay, 29 sen. So, 29 sen ni kita darab dengan quantity on hand 9,800 ringgit. 9,800 unit. Kita akan dapat market value. Ni cara baca dulu lah. Okay, market value dia adalah RM2,842. Ini adalah market value. Nampak tak? Okay, tak apa. Pening sikit tapi nanti lepas ni insyaAllah boleh faham. Okay, alright. So market value ni kita tolak dengan cost ataupun modal kita akan dapat unrealized profit and loss. Unrealized profit and loss, bila kita tolakkan RM2,842, okay, tolakkan dengan RM2,597 ni, kita akan dapat RM245. So kita akan dapat profit lah kan? Profit. Kalau warna hijau maksudnya profit. Okay, dan dalam portfolio ni juga, okay, nombor 8 kita boleh lihat berapakah unrealized profit and loss by percentage. So kita akan nampak kenaikan dia daripada 26 sen setengah ke 29 sen adalah sebanyak 9.43%.
So ini keuntungannya. So bila katakan saya beli pada harga 26 sen setengah dan saya jual saham ni pada harga 29 sen, okay, so saya akan jual dan saya akan dapat profit keuntungan sebanyak RM245, 9.43%. So ini paparan portfolio. Boleh jelas tak so far? Mak jelas. Boleh okay, alright. Ada soalan tak so far? Tentang bacaan portfolio ni? Okay, setakat ni belum lagi. Rasa kita masih on track. Mudah Okay, boleh dipahami jelas lagi lah. Jelas. Okay, alright. So, macam nak hilangkan. Okay, alright. So, bila kita tengok paparan ni dekat smartphone kita, kita tahu saham apa yang kita beli, nama kaunter dekat atas. Alright, kita tahu berapa harga seunit saham kita beli. Okay, berapa kuantiti unit saham kita beli iaitu 9,800 unit. Kemudian kita tahu berapakah harga terkini saham ni iaitu pada harga 29 sen. Okay, berapa modal kita tahu. Kita tahu nilai berapa sekarang dan berapa profit kita dan juga profit by percentage. So at glance kita nampak dah saham yang kita beli. Dan inilah paparan yang paling penting yang semua orang kena tahu kalau nak terlibat dalam saham. Sebab ramai je orang yang dia beli saham lepas tu dia tak tahu nak tengok saham yang dia beli tu kat mana. Okay, sebenarnya kita boleh login ke mobile app M-Class online kita, contoh saham kita ni, kita boleh tengok kita punya portfolio. Okay, alright. So nak tanya Hana, okey tak? Best tak kalau kita beli saham dan kita boleh buat profit RM200? Banyak ke sikit tu? Boleh tahan banyak sebenarnya tu. Banyak. So ni semua hanyalah dibuat ataupun dilakukan semudah di hujung jari sahaja. Kita just tekan-tekan kat smartphone. Beli saham guna smartphone, jual saham pun guna smartphone. InsyaAllah di akhir sesi slide saya ni, saya akan tunjukkan flow dia, proses macam mana kita beli saham dan kita jual saham. InsyaAllah lepas tu akan lebih jelas lagi lah. Okay, boleh saya teruskan tak? Boleh teruskan? Boleh okay, right. Okay, so ni sebagai contoh saham kedua lah. Okay, ni pada 17 September 2020, ni tahun lepas ni. Okay, so agak latest jugalah. Okay, so saya nak tanya Hannah lah. Okay, berapakah harga seunit saham saya beli? Kita buat testing dulu. Okay, quantity on hand ada 110,900 unit. Okay. Average price maksudnya satu unit nak sebut 0.118 sen. Betul, 0.118 sen ataupun 11 sen lah ataupun 12 sen pun boleh juga. Macam tu. Okay, last price dia harga terkini dia 0.505 sen. Ataupun kita sebut 50 sen setengah. Dia macam tu. Sen setengah. Okay, so modal saya berapa? Okay, modal 13,086 20 sen. RM13,086 20 sen. Okay, so market value menjadi berapa? Bila dia naik daripada 11 sen, daripada 0.118 sen naik ke 50 sen setengah, berapakah market value? RM56,004.50 sen. Betul. Jadi, okay, dan berapa profit dia? Profit dia bila kita dah tolak market dengan cost, kita dapat unrealized profit which is RM42,918.30 dengan percentage 327.97%. Ya, betul. So ini adalah result yang boleh dihasilkan dalam pelaburan saham, activity trade saham kita lah. Kita beli saham, harga saham tu naik, kita jual dekat atas, kita clear position. Very simple. Okay, so sebenarnya sangat mudah bila saya pelajari ni pada tahun 2014. Okay, saya rasa macam wah senangnya nak buat benda ni. Kita beli dan dia naik, lepas tu kita jual, lepas tu kita boleh keluar dekat ATM machine kita. Okay, ATM machine Maybank kita. Okay, so kalaulah benda ni kita boleh buat, basically kalaulah, okay sekarang kita tahu ramai orang kehilangan kerja pada tahun 2020 because of pandemic COVID-19. Okay, nak dapat kerja susah, graduan susah nak dapat kerja dan sebagainya. Tetapi ada satu peluang lagi di mana kita boleh menjana pendapatan semudah di hujung jari sahaja menggunakan platform pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan yang bestnya, pelaburan saham di Bursa Malaysia ni adalah sah di sisi undang-undang Malaysia dan juga patuh syariah. Okay, so tak ada masalah untuk kita membeli saham dan menjual saham. Okay, dan nanti insyaAllah saya akan tunjukkan macam mana flow, bagaimana nak bermula. Okay, alright, siapa yang agaknya excited untuk sesi perkongsian pada petang ini? Boleh Okay, alright. Ada komen. Ada orang komen? Ya. Dan satu lot tu bersamaan dengan 1,000 unit daripada Cik Ikram Salah.
dan Cik Satu Haziq Hamzah. satu lot adalah 100 unit. Kalau dalam Bursa Malaysia, satu lot 100 unit. Tapi kuantiti on hand ni, kita sebut dia 110,900 unit. Dia kalau kita buang kosong-kosong kat belakang ni, dia jadi lot. Dia adalah 1,109 lot. Okay, kalau kita sebut semua ni 110,900 unit. Dia macam tu. Dia sama je, dia merujuk kepada benda yang sama. Saya suka sebut unit. Senang kita nampak full. So macam tu, okay? Tuan Nizam, soalan Ya, daripada Cik Harmizi Halim. Macam mana ya, kalau kita beli dua harga 0.260, 30 ya. lot dan Hmm. 0.240, 70 lot. Jadi berapa Ah, average price quantity on hand? Dia akan average price dia adalah kita kena kira lah berapa harga pembelian pertama darab dengan unit saham yang pertama. Okay, pembelian unit saham pertama, lepas tu campurkan dengan harga pembelian pertama dengan unit pertama. Jawapan dia tu bahagi dengan total jumlah unit saham kita. Dia ada formula dia lah. Tetapi kita tak payah kira semua tu sebab portfolio kita akan kirakan terus. Sebab tu average price saya jadi 0.118 ni. Sebab saya beli pada harga yang berbeza dengan kuantiti yang berbeza. Jadi kita tak perlu kira lah semua tu sebab komputer akan kirakan untuk kita secara ringkasnya. Boleh ya? Tuan Nizam menggunakan aplikasi apa Tuan? Sebab kan macam Ha, dalam trading ni banyak kan aplikasi-aplikasi yang kita boleh gunakan. betul. Yang ni saya gunakan platform under M Plus Online. M Plus Online. Okay. Okay, so ni salah satu contoh paparan dia lah. Okay, alright. Boleh Okay, Boleh right. So, teruskan. ramai orang kata, kalau cakap pasal saham cerita untung je, tak ada rugi ke? Okay, alright. So saya nak tunjuk rugi, boleh tak tunjuk rugi? Oh, takut ni. Okay, silakan. Okay, alright. Okay, alright. So ini salah satu contoh kaunter saham yang saya beli ni adalah pada tahun 2021. Kalau kita tengok dekat atas ni, dekat portfolio ni, nampak tak dekat atas ni ada tulis 10 hari bulan 2 2021. Okay, 3.34 petang. Ini saya screenshot pada waktu tu lah. Okay, dan kira tahun ni lah bulan lepas. Sekarang kita bulan 3. So bulan lepas, okay, 10 hari bulan 2, satu kaunter yang saya beli. Okay, modal saya RM10,000. Okay, dekat sini cost. Right, dan kemudian unrealized loss saya negatif RM3,452.40. So saya beli saham tu dan dia turun. Bila harga saham dia turun, kita akan berada dalam portfolio ni negatif 31.82%. Banyak tak loss 3,000? Hana, Boleh tahan banyak lah sebenarnya. sakit tak kalau rugi? Sakit tapi kita kiranya dia macam belum Ah, rugi lagi sebab kita tak sell kan Tuan. ya, betul. Kita sebut kat sini unrealized loss. Unrealized profit and loss. Maksudnya selagi kita tak jual, dia loss on paper ataupun loss on screen. Okay, so kalau kita tunggu balik harga saham tu naik, katakan dia naik melepasi harga yang kita beli, maka kita akan menjana keuntungan daripada saham tersebut lah. Okay, jadi sebagai contoh, okay, so ini adalah counter ni bila dia naik pada 25 hari bulan 2 2021. Okay, counter yang sama, dia naik ke harga 7 sen setengah. Nampak tak? Last price 7 sen setengah. Okay, profit yang berjaya dijana adalah RM26,139.60 bersamaan dengan 240.91%. Okay, so inilah bila katakan saya tak jual, okay, saya memang tak jual saham ni ketika saya unrealized loss, okay, tetapi bila saya tunggu dia naik semula dan dia naik ke 7 sen setengah, saya boleh jual. Okay, saya tekan button sell dan saya jual semua 493,200 unit ni, maka profit yang berjaya dijana adalah RM26,139.60. Okay, dan bestnya tentang pelaburan saham adalah bila kita jual semua unit saham kita, modal kita dapat, cost kita dapat, profit pun kita dapat. So maksudnya total duit yang kita akan dapat dalam akaun kita adalah RM36,990. Okay, so modal kita dapat, profit kita boleh guna untuk belanja, modal kita boleh rolling balik masuk dalam kaunter yang lain. So that's the beauty yang saya nampak dalam pasaran saham yang kita boleh lakukannya. Okay, dan why not? What if kalau lebih ramai lagi orang tahu untuk lakukan perkara ni, maka lebih ramai lagi orang boleh jana pendapatan semudah di hujung jari menggunakan smartphone ataupun laptop mereka sahaja. Okay, so inilah benda yang
kita kongsikan pada petang ni. So far okey ke Hana saya punya perkongsian? Laju sangat ke macam mana? Okey, dalam pace yang mudah dipahami lah setakat ni. Okay, Boleh Tuan, faham Ya, ada soalan ya. daripada Tuan Azman. Ada cas tersembunyi ke semasa membeli setiap lot? Bukan cas tersembunyi tetapi kita sebut dia brokerage fee. So maksudnya setiap kali kita beli saham, kita akan kena brokerage fee. Kita jual saham juga kita kena brokerage fee. Tetapi amount dia kecil je. Okay, amount dia kecil sahaja, berapa persen sahaja. Okay, dan kita punya fokus patutnya buat profit. Profit kalau melebihi 200%, okay, ataupun profit 5 angka, maka kita dah tak risau pasal brokerage fee tu sebab bila kita jual saham tersebut, dia akan tolak siap-siap brokerage fee tersebut. Jadi kita akan dapat jumlah yang solid lah macam tu. Okay? Okay, faham? Boleh. Alright. Ada orang tengok ke kita kat live ni? Hana? Ada. Ke? Setakat ni 85 jumlah penonton yang sedang Ada bersiaran langsung bersama kita di Facebook. Okay. 86 dan 86 lah. Naik seorang. Okay, alright. Suruh share lah sikit. Klik button share, okay, supaya lebih ramai lagi yang dapat tonton sesi live ni. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sedang melihat dan bersiaran langsung bersama kita, jangan lupa untuk share. Rasanya ada orang share ni Tuan, sebab tiba-tiba naik sampai 90 orang ni. Oh, ramai Okay, alright. Okay, so terima kasih banyak pada yang menonton. Rasa macam seronok sikit lah bila ada yang menonton. Dan saya harap ada soalan kalau along the way, okay je. Sebab kalau saya share tentang saham, saya suka orang faham apa yang saya explain. Dan kalau saya explain dan orang tak faham, tak best rasanya. Okay, jadi kalau ada soalan, just stop me dan hopefully saya dapat terangkan lah bagi penerangan yang jelas. InsyaAllah, okay? Okay, boleh saya teruskan? Boleh, teruskan Tuan. Okay, alright. So sama juga, ini counter pada bulan 2. Okay, so ini juga adalah satu lagi counter. Kita tengok profit dengan loss dulu. Okay, so sama juga, kita dah tahu baca portfolio. Yang ini saya punya unrealized loss mencecah negatif RM10,000. 5 angka kerugian. Tetapi on paper lah. On paper. Alright, dan sekarang ini saya screenshot yang terkini 19 hari bulan 3. Hari ini berapa bulan ya, Hana? Hari ni 19 hari bulan 3. 19.3. So hari ni punya screenshot yang terkini punya lah. Okay, so saham ni naik, alright, dan dia punya keuntungan adalah unrealized profit adalah sebanyak RM20,000, 19.05%. Okay, so bayangkan kalau kita boleh buat duit dalam saham 4 angka ke 5 angka secara konsisten, kita boleh ulang-ulang proses yang sama, maka kita akan buat pendapatan dekat situ, dan ini akan membantu lebih ramai lagi orang untuk hadapi situasi seperti COVID-19 dan sebagainya, okay, dan bolehlah survive life kalau macam tu. Betul tak? Betul. Tuan, ada soalan yang agak mencuit hati daripada Cik Mazhar Zulkifli. Okay. Cik Mazhar bertanya, macam mana Tuan kontrol emosi masa trading ni? Kalau saya dah gelabak ayam, dah tengok masa tengah rugi tu. Ya, betul. Sebab tu nak melabur saham ni kena ada ilmu lah. Kita kena belajar macam mana cara nak beli saham dengan betul, pemilihan counter saham yang betul, dan kita kena faham kenapa sesuatu saham tu jatuh. Okay, adakah jatuh terus jatuh ataupun dia akan balik semula naik. Kenapa semua tu kita boleh buat kajian saham. So semua ni memerlukan ilmu dan juga pengalaman lah. Sebab tu dalam saham ni selalu saya pesan macam mana orang yang nak terlibat dalam saham, dia perlu lakukannya dengan minat. Okay, kalau dia minat untuk melakukan pelaburan saham ni, dia tengok perkongsian saya ni dan rasa macam minat macam best je. So bolehlah teruskan dengan belajar saham dengan lebih detail lagi. Alright, jangan terus beli saham. Sebenarnya tak perlu terus beli saham sebab dalam saham ni macam saya tunjukkan boleh ada risiko rugi dan ada potensi untuk menjana keuntungan. So kalau kita buat dengan cara yang salah, okay, dan mengalami kerugian, itulah perkara yang kita akan kehabisan duit. Ramai orang akan habis duit dalam pasaran saham. So sebab tu kena belajar dan buat dengan betul. InsyaAllah boleh buat duit dalam pasaran ni, saham ni, kalau buat dengan betul. So macam tu, okay? Alright. So far okay semua ya? InsyaAllah kita teruskan dulu Tuan. Boleh, okay, alright. So
that's antara portfolio lah saham yang saya boleh share. Okay, sebenarnya banyak lagi, okay, antara trade yang saya lakukan. Alright, dan bila saya berjaya buat profit dalam saham ni, okay, saya anggap dia sebagai satu peluang untuk jana pendapatan daripada saham. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 saya dapat resign daripada kerjaya saya sebagai seorang farmasist, dan saya dapat fokus buat apa yang saya nak buat pada waktu sekarang. Okay, dan saya inspire ramai orang untuk terlibat dalam pasaran saham dan lakukan pelaburan saham dengan betul. Okay, so itulah macam mana saya bermula dan hasil result. Okay, jadi bila orang tanya saham ni, apa tu saham yang sebenar? Okay, bila kita cakap apa itu saham, saham sebenarnya adalah perniagaan. Okay, saham ni sebenarnya adalah perniagaan. Apa maksud saham adalah perniagaan? Okay, dekat Malaysia ni ada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. So ada 3 entiti yang utamalah, enterprise, sendirian berhad dan juga syarikat berhad. Okay, so enterprise ni orang yang buat bisnes kecil-kecilan. Okay, sendirian berhad ni kita sebut SME, small medium enterprise. Okay, dia besar sedikit daripada enterprise, tetapi ada satu lagi syarikat yang lebih besar. Okay, syarikat tu adalah syarikat berhad. Jadi syarikat berhad ni, satu keunikan dia adalah dia boleh senaraikan syarikat dia dalam Bursa Malaysia, dan dia boleh buka pegangan saham dia kepada orang awam untuk membeli saham syarikat dia. Okay, jadi bila syarikat berhad ni, dia masuk dalam Bursa Malaysia, dia buka pegangan saham dia, dan kita orang awam, orang biasa, okay, kita kan ada duit, okay, kita contohnya bekerja, ada modal, kita boleh beli saham syarikat dia dan jadi pemilik perniagaan dalam syarikat tersebut. Okay, kita tak pandai berniaga, tetapi dengan membeli saham walaupun 1000 unit, maka kita menjadi pemilik saham syarikat tersebut. Okay, so jadi bila orang tanya apakah itu saham, saham adalah perniagaan. Okay, dengan membeli saham, kita menjadi pemilik saham syarikat tersebut dan kita boleh jana keuntungan daripada 2 cara. Yang pertama adalah dari segi capital gain, seperti yang saya tunjuk tadi dalam portfolio, kita beli murah, harga saham tu naik, kita jual, kita buat profit secara capital gain, keuntungan daripada kenaikan harga saham. Yang kedua adalah melalui dividen. Okay, apabila sesuatu syarikat tu dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan syarikat tersebut mengumumkan dividen, maka pemegang-pemegang saham tu layak untuk menerima dividen tersebut. Okay, jadi kita membeli saham, kita layak untuk menerima dividen. Okay, jadi itulah maksudnya saham adalah perniagaan, dan dia sebenarnya peluang untuk orang biasa macam kita, sesiapa sahaja, okay, 18 tahun ke atas untuk terlibat dalam saham dan menjana keuntungan daripada pelaburan saham yang dilakukan. Okay, alright. So bila kita dah faham apakah itu saham, kita boleh beli saham. So bagaimana bermula melabur saham? Macam mana nak start? Okay, daripada orang yang tak tahu apa tentang saham kan. Contoh macam Hana, pernah beli saham tak Hana? Setakat ni saya belum pernah lagi Tuan. Belum pernah. Okay, so khas untuk orang yang macam Hana, yang zero knowledge, tak tahu macam mana. Okay, so saya nak berikan anda perkara apa yang nak dibuat kalau nak bermula melabur saham. Sebab soalan ni saya selalu terima. Okay, orang tanya saya macam mana nak start melabur saham, nak buat apa yang pertama sekali kan. Okay, alright. So perkara pertama, anda hanya perlukan 2 alat. Kita perlukan 2 alat. Okay, dan alat ni saya suka sebut sebagai senjata kita. Senjata kita untuk masuk ke pasaran saham Bursa Malaysia. Tak ada 2 alat ni, tak ada 2 senjata ni, maka kita tak boleh beli saham, tak boleh jual saham, tak boleh buat keuntungan dari pelaburan saham. Okay, alright. So, alat yang pertama atau senjata kita yang pertama adalah nama dia akaun CDS. Kita perlukan akaun CDS untuk buat urusan jual beli saham. Okay, kita nak beli saham, nak jual saham, kita perlukan akaun CDS. Okay, sebagai contoh, akaun CDS ni kita boleh buka dengan M+ Online. Dia adalah sebuah syarikat broker yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia, ataupun apa-apa syarikat ataupun investment bank, contohnya macam Maybank Investment Bank dan sebagainya, kita boleh buka akaun CDS ni. Apa tu akaun CDS? Nanti saya explain lebih lanjut. Okay, nak kena pegang dulu. First kena ada akaun CDS. Kalau tak ada akaun CDS, tak boleh beli saham, tak boleh jual saham. Okay, dan syarat nak buka akaun CDS ni hanyalah 18 tahun ke atas. Okay, dan nanti kejap lagi saya explain lebih lanjut. Okay, alright. So bila dah ada akaun CDS, dah boleh beli saham, dah boleh jual saham. Okay, akaun CDS dah aktif, dah boleh beli, dah boleh jual. Tetapi masalahnya adalah dalam Bursa Malaysia ada 1000 syarikat
dalam Bursa Malaysia. Okey, syarikat ni kita sebut juga counter. Okey, counter dengan syarikat ni maksud dia sama. Kalau dekat luar kita sebut syarikat yang menjalankan perniagaan, bila dia masuk dalam Bursa Malaysia kita sebut counter. Hannah cuba sebut counter, Hannah. Counter. Counter saham. Okey, counter saham tu dia maksudnya syarikat lah, syarikat yang dalam Bursa Malaysia. Tapi dalam Bursa Malaysia tu, bayangkan ada 1000 syarikat, ada 1000 counter. Dan bukan semua counter tu bagus untuk kita beli dan bukan semua counter tu untung dalam perniagaan dia. Ada syarikat yang untung, ada syarikat yang rugi. Biasalah perniagaan, ada yang untung, ada yang rugi. Jadi, apa yang kita nak buat, kita perlukan alat kedua kita, senjata kedua kita adalah platform untuk buat kajian saham. So bila kita boleh kaji counter saham yang kita nak beli tersebut, maka kita boleh pilih dan kita boleh bezakan antara counter yang bagus dengan counter yang bermasalah. Okay, kita beli counter yang bagus yang berpotensi memberikan kita keuntungan dan kita elakkan daripada terbeli counter-counter yang bermasalah. Okay, so platform untuk buat kajian saham ni dekat Malaysia kita blessed sebab kita ada banyak platform. Okay, contohnya macam RHB Trade Smart under RHB Investment Bank. Okay, yang kedua adalah Bursa Station. Okay, Bursa Station ni platform berbayar. Maksudnya kita nak pakai platform ni untuk buat kajian saham, kita kena bayar. Alright, dan kalau tak nak bayar, kita ada platform percuma macam KLSE Screener. Completely percuma. Sesiapa sahaja boleh access. Pergi je dekat Google, type KLSE Screener dan anda boleh jumpa platform untuk buat kajian saham. Apa je counter saham anda nak kaji, semua boleh guna dan buat kajian di situ. So percuma sahaja KLSE Screener dan pilihan yang lain contohnya macam TradingView dan sebagainya. So dekat Malaysia ni ada banyak platform sama ada percuma ataupun berbayar. Okay, so kalau tanya saya banyak guna pakai platform RHB Trade Smart dan kadang-kadang saya pakai KLSE Screener. Okay, percuma je. Saya suka pakai yang percuma yang tak perlu bayar lah. Okay, so dua je benda ni kalau anda dapat siapkan, maka anda boleh masuk melabur dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Dan for sure lah kita kena equip diri kita dengan knowledge, basic knowledge tentang pemilihan counter saham dan sebagainya. Kita kena belajar macam mana nak buat kajian saham, barulah kita dapat buat pemilihan counter saham dengan lebih baik. Okay? Alright, so far okay? Boleh saya teruskan? Boleh teruskan, Boleh. Tuan. Okay, alright. So, sekejap mana slide saya ni? Okay, right. So, saya nak explain tentang account CDS. Apa tu account CDS? Okay. So, mungkin yang sedang menonton ni tertanya-tanya, account CDS tu apa? Dari tadi tertanya-tanya. Okay, right. So, account CDS ni nama panjang dia adalah Central Depository System Account. Ni nama panjang dia lah. Biasanya kita sebut CDS account sahajalah untuk memudahkan. Jadi, kalau kita sebut saya nak buka account CDS, kita dah tahu dah dia nak melabur saham dekat Bursa Malaysia. Dan kena faham juga Bursa Malaysia melabur saham ni tak sama macam Forex. Kalau orang cakap saham tu Forex ke? Bukan. Completely different. Saham adalah pemilikan perniagaan dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Forex, foreign exchange adalah perdagangan mata wang asing. So dia berbeza. Dia memang kalau orang tanya saya lah, ada siapa-siapa tanya saham tu sama ke dengan Forex? Dia adalah dua completely different. Okay, alright. So CDS account ya, Central Depository System Account. Alright, dan account ni membolehkan kita membeli dan menjual saham. Okay, jadi kalau tak ada account CDS memang tak boleh beli saham, memang tak boleh jual saham. Okay, pergi mana-mana counter cakap saya nak beli saham, tak boleh. You mesti ada account CDS yang aktif. Okay, untuk membeli dan menjual saham. Alright, dan account CDS ni juga membolehkan kita menyimpan saham-saham yang kita beli. Right, kita dah beli saham kan, masuk dalam portfolio tu, sebenarnya saham tu disimpan dalam akaun CDS kita. Dan semua ni secara maya. Okay, saham ni dia semua adalah contract note yang dia semua on screen sahaja. Dia bukan macam kita beli jongkok emas, bawa balik jongkok emas kan. Tak ada orang beli saham bawa balik saham, tak ada. Dia adalah semua on screen yang saya tunjuk portfolio saham saya tadilah. So itu maksud dia, okay. Alright. Dan next, syarat untuk buka akaun CDS ni 18 tahun ke atas. Okay, so maksudnya kalau belum 18 tahun ke atas, tak boleh buka akaun CDS lah. Syarat dia 18 tahun ke atas. Alright, dan kita boleh buka dengan syarikat broker saham yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Alright, contohnya macam M Plus Online, Kenanga Investment Bank, Affin Hwang, Maybank Investment Bank, RHB OSK Investment Bank, CIMB iTrade, SG Securities dan banyak lagi. Dekat Malaysia ni ada lebih kurang 200 syarikat broker dan investment bank yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia dan dekat setiap negeri ada branch untuk kita buka akaun CDS. Jadi just Google je, contoh nak buka dengan M Plus Online, just Google M Plus Online, tengok branch dia ada dekat mana, dekat dengan rumah
kita dan kita pergi dekat situ, kita akan jumpa dengan seseorang, dia adalah dealer ataupun remiser kita, dan kita cakap kita nak buka akaun CDS untuk melabur saham di Bursa Malaysia. Nanti dia akan bagi borang untuk kita isi. Lepas tu kita buat kita bagi salinan IC kita, bank statement kita, dan juga mungkin slip gaji kita bagi kepada dealer tersebut, dan bayaran dia hanyalah RM10 sahaja. Untuk buka akaun CDS, satu akaun CDS kosnya pembukaan RM10 sahaja. So Hana ada tak bajet RM10 nak buka akaun CDS? Ada. Ada okay, alright. So kalau tak cukup RM10 macam nak buat? Pinjam korang. Alah, pinjam kumpul dululah sehari RM1. Cukup 10 hari, cukup RM10 boleh buka akaun CDS ya. Okay, alright. So sangat mudah. Jadi sesiapa sahaja sebenarnya dah boleh buka akaun CDS. Cuma nak tanya, kalau dekat UPM ni student kebanyakan dah 18 tahun ke atas ke belum? Of course Yes, dah. semua dah 18 tahun ke atas. Of course 18 tahun ke atas. Jadi dah 18 tahun ke atas dah boleh buka akaun CDS, kos RM10 sahaja. Okey. Jadi starting minggu depan lah, hari ni dah hari Jumaat, okey, syarikat broker pun dah tutup. So hari Isnin depan kalau nak buka akaun CDS dah boleh dah pergi dekat mana-mana syarikat broker untuk buka akaun CDS. Okey. Alright. So okay, right. So far ada soalan tak tentang akaun CDS ni? Kalau untuk bagi saya faham. Tapi kalau kita nak tengok kejap, dekat para penonton ada soalan ke? Okay, setakat ni tak ada soalan lagi. Nanti ada soalan berkenaan dengan syarikat. Ke tuan nak dengar sekarang? Syarikat apa? Macam mana? Okay, soalannya daripada Cik Ikram. Soalan saya, ada setengah syarikat yang bagus tapi sahamnya tidak naik. Sentiasa buat keuntungan tapi tak naik juga. Dan ada juga syarikat yang rugi setiap tahun tetapi sahamnya naik secara mendadak. So, boleh tuan jelaskan tentang keadaan ini? Ya, betul. Sekejap Ni kita nak cerita kejap lagi. Sekejap, saya nak stop dulu video. Alright, so memang macam tu. Sekejap, stop video pula. Macam mana saya nak stop sharing ni? Macam ni. Okay, alright. Okay, so memang macam tu. Saham ni, dia adalah satu benda yang unik sedikit. Okay, sebab tak semestinya syarikat tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan, saham syarikat dia akan sentiasa naik. Okay, dan ada juga syarikat yang perniagaan dia turun ataupun dia mengalami kerugian tetapi harga saham dia naik. So sebab tu dalam saham ni, dalam kajian saham kita belajar dua benda, okay, iaitu fundamental analysis dan juga technical analysis. So fundamental analysis tu kita mengkaji berkaitan dengan prestasi perniagaan syarikat tersebut, dia buat bisnes dia untung ke tak. Dalam masa yang sama kita belajar technical analysis. Technical analysis tu pergerakan harga saham. So trend, kita belajar tentang trend, okay, dan kita boleh lihatlah sesuatu saham tu dia sedang trend menurun ataupun trend menaik. Jadi kalau sesuatu saham tu walaupun perniagaan dia bagus tetapi trend dia sedang menurun, maka kita tak belilah saham tersebut kalau kita nak buat profit secara capital gain ataupun kenaikan harga saham. Okey, dan kita hanya akan membeli saham tersebut sekiranya saham tersebut telah pun memberikan signal untuk naik dari segi technical analysis. Okey, jadi saham ni kita tak boleh sekadar tengok dan kita nak terus beli. Kita mesti membuat kajian saham dan kita mesti ada perancangan pembelian saham. Apakah strategi yang kita nak gunakan untuk pembelian saham dekat Bursa Malaysia. Okey, so macam tu. Baik, Tuan. Tuan, saham ni dia adalah satu pelaburan jangka masa pendek atau jangka masa panjang Okey, dia boleh jadi dua-dua. Okey, sebab pasaran saham ni dia buka berlangsung kita boleh beli saham dan jual saham dari hari Isnin sampai hari Jumaat. Dia bermula pukul 9 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Lepas tu Bursa Malaysia break sekejap, pergi makan tengah hari. Okey, lepas tu pukul 2.30 petang dia start balik sampai pukul 5 petang. Jadi itu sahaja sesi yang kita boleh berurusan beli saham, jual saham. Malam tak boleh beli saham. Weekends tak boleh beli saham. Okay, jadi itulah saham waktu yang kita boleh terlibat dalam saham lah dekat Bursa Malaysia ni. Soalan dia apa tadi? Sorry. Soalan saya pelaburan jangka masa panjang atau jangka masa pendek? Ya, because of dia
berlangsung setiap hari, saham tu turun setiap hari. Jadi dia boleh jadi kita beli je harga saham tu terus naik dan kita boleh jual. Dia jadi short term. Alright, ada masa kita beli saham tu kita kena tunggu lama. Okay, lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru dia naik. Dan benda tu adalah sesuatu benda yang kita tak boleh nak kawal. Kita kena tunggulah. Sebab tu memang betul kita ada short term, ada medium term dan juga long term. Tetapi bila kita beli sesuatu saham, kita tak boleh nak set sesuatu saham tu akan naik dalam masa bila dia akan naik. So apa yang kita buat adalah kita buat pembelian saham terbaik kita. Kemudian bila harga saham tu naik, kita boleh clear position ataupun kita jual untuk take profit. Masa berapa lama kita tak boleh nak kawal. Kita just monitor. So macam itulah. Sebab tu saham ni kita kena buat dengan cara yang betul. Kita tak boleh ikut suka kita. Nanti bila kita buat ikut suka kita, dia akan jadi bermasalah dan boleh menyebabkan kerugian lah. Sebab tu ramai orang mengalami kerugian dalam pasaran saham. Macam tu, okay? Alright. So slide saya sebenarnya tinggal satu je ni. Kalau ada soalan ke apa ke saya alu-alukan. Okay, kita boleh lebih banyak Q&A lah. Okay, supaya ada siapa-siapa yang nak tanya je, boleh drop question dekat ruangan komen. InsyaAllah. Okay, cuma untuk soalan Hana tu long term berapa lama adalah lama. Macam saya biasa on position dalam masa paling lama pun 3 bulan ke 6 bulan satu counter. Okay, tak ada saya simpan sampai setahun, lebih setahun satu counter. Okay, kalau saya dah beli dengan betul lah. Okay, satu saham tu biasanya 3 bulan ke 6 bulan paling lama. Okay, paling cepat kadang-kadang 1 hari dah profit, kadang-kadang seminggu dah profit. So ada juga counter yang rugi. Okay, bila kita beli dan dia berlaku sell signal, kita kena clear position, cut loss pun mengalami kerugian. So saham ni untung dan rugi ni dia boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Alright, dan kita kena masuk dengan mindset yang betul lah kalau nak terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay. Baik, terima kasih. Okay, alright. Ada soalan lagi tak? Okay, Kalau ada soalan boleh tulis kat ruangan komen. baik, ada soalan daripada Cik Irwan. Okay. Dia tanya, Tuan hanya trade counter warrant sahaja ke? Alright, nak tahu lebih detail tu. Okay, fokus saya memang untuk warrant lah, counter warrant ni. Yang tanya soalan ni dia dah terlibat dalam saham lah, boleh tanya warrant So kalau bagi saya fokus saya pada counter warrant untuk capital gain. Sebab dia counter warrant ni harga saham dia murah, bawah 10 sen. Okay, mungkin harga dia 2 sen, 5 sen. Okay, dan bila harga saham tu naik, kita punya percentage profit macam kita tengok tadi mencecah 200%, 300%. So itu adalah perkara yang boleh berlaku dalam warrant. Okay, tetapi warrant ni dia bukan semudah itu sahaja. Okay, dulu saya pun takut untuk beli counter warrant sebab saya tak ada ilmu. Jadi bila saya dah belajar, saya lebih memahami apa yang penting untuk kita fokuskan dalam counter warrant, maka saya lebih sukalah counter warrant untuk capital gain purposes. Alright, dan tapi ada juga counter induk ataupun counter yang biasa, mother share kita sebut, saya pun ada beli juga. Macam tu. Biasanya counter yang biasa ataupun counter induk saya beli untuk dividen. Okay, untuk capital gain banyaknya saya fokus untuk counter warrant. So macam tu. Okay, alright. Okay, boleh kita teruskan pula. Nanti kalau ada soalan boleh tanya lagi dekat ruang komen. Kita boleh tanya lebih banyak lagi lah. Okay, alright. So boleh saya teruskan ya? Okay, baik Tuan. Okay, alright. So ni saya nak tunjukkan flow. Flow macam mana caranya untuk beli dan jual saham. Boleh nampak tak skrin saya ni? Boleh. Boleh nampak okay, right. So ni topik yang sangat interesting lah. Saya jarang share ni secara terbuka. Okay, tetapi pada kali ni khas untuk followers Universiti Putra Malaysia. Alright, dan kepada yang menonton pada petang ni, insyaAllah saya nak tunjukkan kepada anda flow. Macam mana kita membeli dan menjual saham dekat Bursa Malaysia lah. Okay, so sebagai contoh, kita gunakan akaun CDSM Plus Online. So kalau kat tengah ni nampak kan M Plus Online. Okay, maksudnya kita boleh gunakan platform M Plus Online lah. Tapi apa sahaja platform akaun CDS kita boleh gunakan. Okay, dan untuk sesi ni tajuk topik yang saya nak share nama dia adalah saham to ATM machine. Macam mana kita gunakan pasaran saham untuk generate more income di ATM machine Maybank kita. Okay,
First of all nak tanya dulu, apa ni, Hannah pernah tengok tak ATM machine? Pernah tengok tak? Pernah. Pernah tahu Machine yang selalu guna lah. Biasa mencocok Sangat. Biasa. Okay, alright. So kita nak tengok macam mana kita nak buat sesuatu dalam pasaran saham supaya kita boleh lihat lebih banyak nombor dekat dalam ATM machine kita. Okay? So insyaAllah. Alright. So, okay, saya mulakan. Sekejap saya perlukan annotation. Saya nak okay, alright. So annotation, saya perlukan color warna biru lah. Okay, alright. So boleh nampak saya punya color? Mana pemadam ni? Okay, alright. Boleh nampak Okay, alright. So, okay, alright. Okay, so kita akan tengok daripada kotak yang warna kuning sebelah kiri. Nampak tak? Siapa? Hannah? Apa? Saya perlukan Hannah untuk berkomunikasi dengan saya. Kalau penutup sesi ni, okay? So M2U tu nama dia adalah Maybank to You. Okay, so sekarang ni semua orang ada Maybank to You tak? Hannah ada Maybank to You tak? Ada. Semua orang ada Maybank to You. Jadi kita ada online banking lah kita sebut kan. Okay, so dekat dalam Maybank to You, of course kita ada duit. Okay, dan duit berapa banyak terpulang pada masing-masing lah. Okay, sebagai contoh, dekat dalam contoh ni saya nak tunjukkan contoh kita adalah RM RM5,000. Katakan modal kita untuk membeli saham adalah sebanyak RM5,000. Boleh nampak ya? Okay, alright. So, bila dalam Maybank to You kita ada RM5,000, so saya nak tanya dulu lah, Hannah ada tak modal RM5,000 nak melabur saham ni, nak beli saham? Kalau saya tak ada lah. Tak ada? Tak apa. Untuk permulaan ni kita boleh gunakan satu teknik untuk mengadakan dia. Namanya adalah teknik bayangan. Okay. So, bayangkan dulu dalam Hannah punya Maybank to You ada RM5,000. Okay, boleh bayang tak? Boleh. Okay, alright. Gora-gora jangan marah. Okay, right. So, RM5,000, okay, kita akan transfer RM5,000 ni daripada Maybank to You kita ke M+ Online Trading Account. Bila kita dah aktifkan akaun Sirius kita akan ada M+ Online Trading Account yang warna merah ni. Okay, sorry. Maybank to You ni sebagai contoh. Ada orang kata dia tak ada Maybank to You. Tak apa. CIMB Clicks boleh, Bank Islam Online boleh, RHB Now boleh, asalkan dia adalah online banking. Tak ada masalah. Okay, boleh. Alright, siapa tak ada online banking pun tak apa, boleh guna manual, tak ada masalah. Okay, so sekadar contoh Maybank to You sebab ramai orang guna Maybank to You. Okay, so kita akan transfer daripada Maybank to You kita ke M+ Online Trading Account. So bila kita transfer, RM5,000 tu akan masuk ke dalam M+ Online Trading Account. RM5,000. So dekat sini akan jadi berapa? Kosong lah. Nampak tak? Okay, kita dah transfer ke M+ Online Trading Account. So, bila kita transfer daripada Maybank to You ke M+ Online Trading Account, dah masuk dalam M+ Online Trading Account, kita dah boleh beli saham. Apa sahaja saham dalam Bursa Malaysia, kita dah boleh beli saham menggunakan smartphone kita lah. Okay, alright. So, contohlah, ada satu kaunter saham dekat warna hijau ni, kaunter saham lah, kita dah kaji Ingat sebelum kita beli saham, kita kena kaji menggunakan platform kajian saham kita. Kita dah kaji dia punya fundamental analysis, kita dah kaji dia punya technical analysis, dan kita decide nak beli sesuatu kaunter saham. Tak kisahlah apa kaunter saham, katakan kaunter saham tu, apa nama kaunter saham, contoh. Sekejap Contoh kaunter saham apa yang tak boleh sebut nama kaunter. Contohlah counter X. Kita dah kaji satu counter, nama dia counter X. Sorry, dah hilang tadi 5,000 semua. Dekat. Bila saya stop sharing dia hilang. Okay, tak apa. Saya potong balik semula. Okay, kat sini RM5,000. Okay. Okay, alright. Okay, so katakan kita dah kaji counter X ni dan kita nak beli. So bila kita nak beli, kita akan buka smartphone kita. Okay, ni smartphone kita. Kita akan login ke akaun CDS M+ Online kita. Kita search counter X tersebut dan kita akan isikanlah berapa harga seunit yang kita nak beli, berapa kuantiti yang kita nak beli, alright, dan kita tekan button buy. Okay, so bila kita tekan button buy, okay, kita akan dapat beli counter X ni. So RM5,000 akan terbang pergi dekat counter X. Boleh nampak tak ni? Harap-harap boleh nampak lah Okay, alright. So, RM5,000 akan pergi kat situ. Jadi dekat sini akan jadi apa?
Kat sini akan jadi kosong lah sebab dah pergi dekat counter X. Okay. Jadi bila counter X dah dapat RM5,000 kita, maka kita sekarang, Hannah lah. Hannah telah menjadi pemilik saham syarikat X. Jadilah pemilik saham syarikat X. Okay. So katakan dalam masa, okay, kita ambil lah sebulan ke 2 bulan, counter saham tu naik sebanyak 10%. Okay, kita naik sebanyak 10%. Sekejap, kat mana ni? Boleh undo ke tak? Saya biasa guna Zoom. Okay, undo boleh. Alah. Ni. Okay, sekali lagi. Okay. Ni RM5,000 kan kat sini kan? Sorry lah Okay, right. So, RM5,000 kat sini. Okay. So, katakan saham X ni tadi, saham X ni naik 10%. Katakan naik 10%. Alright. So, bila naik 10% daripada RM5,000 berapa? Hannah. Ya. 10% daripada RM5,000. Berapa agaknya? Dah lah. Kurang mahir sikit lah matematik. 10%. Saya budak biokimia. Oh, biokimia. Tak apa, saya dulu pun budak farmasi. 100. Okay, 500. Yes. Okay, right. So, kita tulis kat sini lah. Okay, tak apa. Okay, RM500. Saja je musik Hannah ya, jangan marah ya. Tak apa. Okay, right. So, kita buat kira-kira sikit lah petang ni bagi tak mengantuk. Okay, so RM5,000 naik 10%, okay, ada kenaikan sebanyak 10% daripada harga saham dia, maka total duit akan menjadi RM1,500. Yes, RM5,500. Okay, so bila Hannah tengok dekat dalam portfolio, saham yang Hannah pegang ni dah jadi daripada RM5,000 modal dia tu dah jadi RM5,500. Dah ada extra RM500. Hannah happy tak? Oh, still happy ada untung 500 kan? Ya, okey. Jadi boleh tak Hannah jual saham yang Hannah pegang ni, Counter X ni? Boleh tak jual? Oh, mungkin boleh. Kalau nak jual, ada siapa-siapa marah tak? Tak ada. Tak ada, sebab tu saham kita. Akaun Series kita, suka hatilah kita nak jual saham kita bila-bila masa. Okay, tak ada restriction apa-apa. Jadi katakan Hannah decide untuk jual saham ni pada harga yang telah naik sebanyak 10%, maka apa yang terjadi adalah kita akan jual, kita akan buka smartphone sekali lagi, search Counter X, tekan button sell, isikan harga dia, kuantiti berapa nak jual apa semua, dan tekan button sell, berjaya jual. Katakan proceed berjaya jual, apa yang terjadi? Duit RM5,500 ni akan terbang. Saya suka guna perkataan terbang masuk kat dalam M+ online trading account. So kat sini akan jadi kosong. Okay. Bila kosong, maksudnya Hannah bukan lagi pemilik saham syarikat Counter X ni. Okay. Dan RM5,500 akan terbang pergi masuk dalam M+ online trading account ni. RM5,500. Okay, lebih kurang lah kiraan kasar. Okay, alright. So, lepas dia dah sampai dekat M+ online trading account, kita boleh withdraw dia ke Maybank to You kita. Okay, withdraw daripada M+ online ke trading account. So, kat sini akan jadi RM berapa? RM5,500. Okay, so kat sini jadi berapa? Kosong. Jadi kosong lah sebab kita dah transfer semua, betul? Okay, so bila duit dah sampai dekat Maybank to You kita boleh buat apa dengan duit tu? Boleh cash out. Kita boleh roll keluarkan modal. Ya, kita boleh keluarkan duit ni dekat satu kotak, nama dia ATM machine Maybank di luar sana. Okay, kita boleh keluarkan RM50, kita boleh keluarkan RM500, kita boleh keluarkan RM5,000, kita boleh keluarkan RM5,500. Okay, boleh keluarkan because that's all your money. Okay, so sama juga kalau katakan nak rolling balik RM5,500 ni, nak naik semula ke atas ni, nak beli saham yang lain pun boleh juga, terpulang. Nak keluarkan boleh, nak ulang balik the proses, boleh, tak ada masalah. Okay, so inilah proses beli dan jual saham yang semua orang kalau nak terlibat dalam saham kena tahu this process. Kemana duit kita pergi? Daripada Maybank to You ke M+ online trading account, ke kaunter saham yang kita beli, lepas tu kita jual, duit tersebut akan masuk dulu ke M+ online trading account dan kita boleh withdraw keluar ke Maybank to You kita dan kita boleh keluarkan dekat ATM machine. Ini proses flow yang sesiapa sahaja yang masuk ke pasaran saham akan lalui proses ini. So senang ke susah sebenarnya proses ni? Senang.
Senang kan? Okay, right. So dekat sini kita sebut brokerage fee lah, ada kat sini. Cost yang terlibat kita sebut brokerage fee masa beli saham dan juga brokerage fee masa jual saham. So brokerage fee. Okay, so kalau kita beli saham setakat RM5,000 macam tu, cost dia dalam RM RM8. Okay, kalau kita nak jual dalam cost dalam RM10. Tetapi lagi besar modal kita, lagi tinggi dia punya brokerage fee lah. Dia ada percentage dia. So kita punya dealer, account CDS kita tu, dia boleh explain lebih lanjut berapakah cost yang terlibat dalam kita masa kita beli dan jual saham. Tapi bagi saya, the cost dia sangat-sangat rendah. Okay, yang kita punya fokus adalah making profit. Okay, dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, so ni contoh kalau dia naik 10%. Kalau dia naik 100%, kalau dia naik 200%, kalau dia naik 300% seperti portfolio yang saya tunjuk tadi, you make the calculation, you make the math kita sebut. Okay, so itulah aktiviti pelaburan dan trade saham, okay, yang sesiapa sahaja boleh lakukan kalau ada apa? Ada account CDS dan ada platform kajian saham, dia boleh pilih counter yang betul dan saham yang dia beli tu bergerak naik. So that's the idea tentang apa yang saya nak kongsikan pada petang ni adalah berkaitan dengan jana wang di hujung jari. Dan kita bermula daripada modal yang kecil. Kenapa start small grow big? Okay, sebab kita ni baru belajar, jadi kita tak perlulah guna modal yang besar. Mungkin modal besar tu tak ada, tapi tak apa. Kita boleh bermula dengan modal yang kecil. Kalau RM5,000 tak ada, boleh bermula dengan RM1,000, boleh bermula dengan mungkin RM500. Okay, tetapi nanti bila dah lebih faham, dah lebih tahu macam mana nak buat percentage profit yang konsisten, barulah kita scale up modal kita, okay, kepada yang lebih besar dan buat profit lebih banyak lagi. So inilah konsep yang saya suka untuk share kepada lebih ramai orang di luar sana, sebab ramai orang tak tahu tentang opportunity yang ada ni. Okay, yang bestnya tentang aktiviti trade saham ataupun beli jual saham ni, dia tidak memerlukan kita ada sijil apa-apa, Hannah. Okay, tak kisahlah kita SPM liver ke, kita drop out university ke, ataupun kita dah belajar medical, lepas tu kita rasa kita tak minat medical pun, kita boleh quit dan kita boleh buat benda ni sebagai satu sumber pendapatan. Cuma macam saya katakan, walaupun saya resign daripada kerjaya saya sebagai pharmacist, saya tak adalah encourage orang untuk berhenti terus dan buat saham. Sebab saham ni memerlukan kefahaman, perlukan pengalaman, perlukan ilmu. Jadi bermula dulu secara part time kalau nak buat. Okay, buat dulu daripada kecil. Start small, grow big sampai anda boleh gandakan sampai 4 angka ke 5 angka. Dan dari situlah anda akan tahu sama ada anda boleh resign ataupun tidak. Semuanya adalah keputusan sendiri, okay, dan bergantung kepada pertimbangan lah bila nak resign dan sebagainya. Okay? Tetapi saya sebut dia sebagai satu opportunity. Sebab apa tau? Sebagai satu opportunity. Sebab boleh saya stop dulu sharing ni kejap. Stop sharing. Macam mana nak stop sharing ni? Okay, right. Okay, sebagai contoh lah orang yang belajar. Sekejap siapa Hannah ada ke? Nampak Hannah macam hilang tu. Okay, right. So, saya tunggu sekejap. Alright, so mungkin kalau ada soalan daripada anda boleh tulis juga dekat ruangan komen. Hopefully saya boleh jawab dulu soalan anda. Okay. Okay, right. Sementara nak tunggu Hannah. Hannah tiba-tiba tak ada. Okay, right. Okay, tak apa. Saya teruskan dulu sementara nak tunggu Hannah. Okay, right. So, saya harap anda boleh tuliskan soalan dekat ruangan komen di bawah. Okay, dan hopefully saya boleh jawab soalan-soalan anda. Okay, alright. Okay, Muhammad Arham Muzakir. Dalam menentukan kaunter saham untuk dibeli memang perlukan kepada fundamental dan technical analysis ataupun salah satu je dah cukup. Dia sebenarnya bergantung kepada strategi. Apakah perancangan anda? Okay, trading plan. Kita sebut trading plan. Okay, so kalau kita nak fokus kepada fundamental analysis, kita nak fokus kepada biasanya dividend counter lah. Okay, kalau technical analysis lebih kepada capital gain. Okay, right? Tetapi kalau yang terbaik kita buat kajian dua-dua lah. Fundamental kita kaji, technical pun kita kaji. Dua-dua kita buat juga. Okay? Alright. Nazli, siapa ni?
Nazlia Jirun. Okey, saham yang nak dijual perlu dijual semua atau boleh dijual sebahagian saja? Boleh. Kita nak jual semua quantity unit kita, nak jual sikit-sikit pun boleh. Okey, terpulang kepada kita, tak ada masalah. Okey, right, saya ada banyak soalan ni yang saya dapat di ruangan komen dan juga chat. Okey, so feel free untuk tanya saya soalan. It's okay. Right. Salam, saya nak tanya Muaz Mohtar. Possible ke kerugian tu melebihi dari modal yang kita letak? Basically tak possible. Okay, sebab sesuatu saham tu katakan harga dia 70 sen. Okay, tak mungkin dia turun sampai kosong. Okay, dia akan mungkin dia turun mungkin sampai 50 sen, 60 sen, paling teruk setengah sen. Tetapi dia takkan jadi kosong. So takkan melebihi daripada modal yang kita letak. Okay, so kalau kita beli dan jual saham tu, kita takkan berhutang lah basically. Kalau anda buat dengan betul. Okay. Alright. Kiram Salah. Berapa keuntungan paling besar Tuan Nizam pernah dapat? Keuntungan 5 angka, dapat 30,000, 50,000 ada. Alright, Azman Muhammad. Tuan Nizam, kalau newbie macam saya, boleh trade warrant terus atau macam mana? Bagi newbie, mulakan dengan asas terlebih dahulu dan slowly. Jangan terus trade counter warrant sebab warrant ni dia ada risiko dia yang tersendiri. Okay, alright. Alright, salam Tuan Abdul Hadi. Macam mana nak kenal counter patuh syariah and conventional? Senang sangat. Senang sangat. Dekat dalam platform account CDS kita, okay, dekat nama counter tu dia ada tanda bulat. Okay, maksudnya kalau tanda bulat tu maksudnya dia patuh syariah. Kalau tak ada tanda bulat maksudnya dia tidak patuh syariah. Okay, alright. Okay, alright. So saya masih lagi menanti Hannah. Adakah Hannah berada di talian? Okay, saya dah berada di talian. Okay, alright. Assalamualaikum. Ya, kalau So, sedang ni hujan lebat ya Tuan. Tiba-tiba je dia terpadam. ya ke? Dah tinggalkan saya seorang-seorang pula. Maafkan saya, maafkan saya. Okay, tak apa. Alright. Okay, sekarang ni kita sedang berada dalam sesi Q&A Tuan. Boleh, okay, alright. So apa-apa saja soalan, saya cuba jawab sedaya upaya saya. Okay, tetapi sebelum tu, Hannah faham ke flow tadi proses kita beli dan jual saham? Faham? Faham ya? Okay, alright. So nak share dengan semualah apa yang saya tunjukkan flow tadi, kotak kuning, merah, hijau tu. Sebenarnya nak ceritalah. Dulu masa saya tahun 2014, tahun 2015, masa tu saya masih lagi kerja. Boleh saya share ke? Sementara nak tunggu soalan. Okay, alright. So kawan-kawan saya kat tempat kerja tanya, Nizam macam mana beli saham, jual saham? Sebab bila saya beli saham dan berjaya buat profit, saya suka screenshot dan saya suka post dekat Facebook personal saya. Jadi kawan-kawan saya ni tengok dan dia tanyalah macam mana nak buat. Mula-mula saya tak nak share apa yang saya buat ni. Okay, sebab saya tak tahu macam mana nak share pun. Okay, tetapi disebabkan kawan-kawan saya dekat tempat kerja ni, yang kawan baik saya suka tanya macam mana nak buat. Jadi saya pun share lah dengan mereka, duduk dekat kedai mamak, 2-3 orang, kita lepak. Lepas tu saya share apa yang saya buat step by step macam saya tunjukkan tadi. Okay? Dan bila saya tunjukkan kotak-kotak tersebut, dia orang cakap, senangnya beli saham, jual saham. Just transfer duit, beli kat situ, lepas tu tunggu harga saham naik dan kita jual. Dan kita boleh keluarkan duit dekat ATM machine. Lepas tu kita boleh ulang the process. Dan saya kata memang senang pun, tak ada yang susah sangat. Okay, yang susah bila kita tak tahu buat dengan cara yang betul. Okay, so sejak daripada itu saya dapat saya dapat lihat kawan-kawan saya mula membeli saham. Dia buka akaun CDS seperti apa yang saya berguna lah, apa platform yang saya guna. Dan lepas beberapa ketika, dalam sebulan, 2 bulan lepas tu, saya mula nampak kawan-kawan saya tunjuk screenshot profit mereka dekat dekat handphone mereka. Dia cakap, Nizam, hari ni berjaya buat profit RM300. Hari ni berjaya buat profit RM600. Hari ni ada berjaya buat profit RM1,200. Okay, so bila saya tanya, susah ke nak buat profit dalam saham? So dia cakap tak susah pun. Senang je kalau tahu buat dengan cara yang betul, kaji saham yang betul. Okay, jadi bila saya dapat jawapan daripada kawan-kawan saya, of course they are all pharmacists, saya found out that sebenarnya untuk buat saham ni, dia tak perlukan kita belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, belajar investment analysis dan sebagainya. Dia sebab satu benda yang praktikal,
Dan kalau kita belajar daripada orang yang memang practitioner, memang buat benda tu, maka kita akan dapat insight ataupun pandangan yang lebih jelas lagi tentang apa yang kita perlu buat. Okay, so kalau ada kawan kita yang memang trade saham, memang beli saham dan dia willing to share pengalaman dia, maka kita dengar dan kita tengok macam mana cara untuk lakukannya. Okay, dan insyaAllah kita juga boleh lakukan dia secara step by step basically. Okay, so itulah sebabnya macam mana kotak-kotak tu terkeluar. Okay, alright. So ada soalan tak? Okay, Tuan Nizam, soalan daripada Sheikh Abdul Hadi. Boleh ke Okay. Tuan tolong elaboratekan dengan lebih mendalam berkenaan dengan fundamental versus technical analysis? Okay, fundamental dan technical analysis. Okay, fundamental analysis maksudnya kita mengkaji prestasi perniagaan syarikat. Okay, dalam syarikat tersebut, sebab syarikat ni semua syarikat berhad, okay, jadi dia akan keluarkan quarter report kita sebut. Setiap dalam setahun ni, dia ada keluar berapa? 3 kali 4 kali lebih kurang. 3 ke 4 kali quarter report. Okay, dan dalam quarter report tu, apa yang kita nak tengok, kita nak tahu syarikat tu buat jualan berapa banyak. Kita sebut dia sebagai turnover ataupun revenue. Okay. Dan yang kedua adalah dia punya net profit. Okay, berapa keuntungan syarikat tersebut ataupun dia rugi ke tak. Jadi dari segi quarter report tu kita akan dapat membaca prestasi perniagaan syarikat dari kuartal ke kuartal dan dari tahun ke tahun. So dari situlah kita akan melihat syarikat tu punya kekuatan dari segi fundamental dia. Selain tu juga dalam fundamental analysis kita nak tengok sesuatu syarikat tu dia memberikan dividen ataupun tidak. Sebab dalam Bursa Malaysia ada syarikat yang bagikan dividen dan ada syarikat yang tidak memberikan dividen. Jadi dalam fundamental analysis kita boleh kaji benda tu dan kita boleh tengok sesuatu syarikat tu dia bagi dividen ataupun tidak. Okay, so secara ringkasnya fundamental analysis adalah kajian berkaitan dengan prestasi perniagaan syarikat. Okay, so yang kedua adalah technical analysis. Okay, technical analysis ni adalah kajian berkaitan dengan pergerakan harga saham. Dan kita boleh melihat pergerakan harga saham tersebut melalui carta. So kalau kita buka chart, kita boleh tengok pergerakan harga saham dan kita boleh menggunakan indikator. Indikator ni adalah satu alat yang kita boleh buka dekat dalam platform untuk kita lihatlah pergerakan harga saham tu sama ada dia nak bergerak naik ke, nak bergerak turun, kita boleh membaca dekat situlah. Tetapi technical analysis ni panjanglah ceritanya, macam mana nak buat, nak pemilihan counter dan sebagainya, panjang. Tetapi secara ringkasnya, technical analysis membantu kita untuk membuat pemilihan counter khususnya untuk tujuan capital gain, kenaikan harga saham. So macam tu. Okey, faham. Okey, Tuan Nizam, macam untuk kami ni kan mahasiswa yang baru nak bermula mengambil langkah-langkah lah untuk memulakan perniagaan saham ni, ada tak Tuan Nizam cadangkan untuk kami ni mungkin buku-buku ataupun video-video di YouTube ke yang kami boleh belajar secara continuously lah? Okay, right. Buku-buku sebenarnya ada banyak, sama ada daripada Malaysia ataupun dari luar negara lah. Okay, so buku yang saya tulis belum terbit lagi. Alright, so buku yang ada dekat pasaran contohnya daripada macam Haji Asri, contohnya daripada majalah Labur. So itu adalah antara yang keluaran di Malaysia lah, itu antara bahan-bahan bacaan. Alright, selain itu juga untuk luar negara saya suka baca buku Winning the Game of Stock, tulisan Adam Khoo. Okay, saya ulang sekali lagi, Winning the Game of Stock, tulisan Adam Khoo. So Adam Khoo ni salah seorang mentor saya jugalah yang ajar saya tentang pelaburan saham. So buku-buku ni bagus untuk kita baca. Dan kalau dari segi YouTube, kita ada YouTube channel Saham Mastery. Boleh search dekat YouTube Saham Mastery. So ada banyak video-video sharing berkaitan dengan saham yang kita ada buat dekat sana lah, tujuan pendidikan. Alright, dan juga di Facebook page Nizam Malik, Facebook page saya. Boleh follow dekat situ juga. Dekat situ kita buat banyak sesi Facebook Live, sharing berkaitan dengan asas saham, bagaimana nak memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Okay, baik. Noted. Okay Tuan, boleh ke kalau Tuan ceritakan untuk para penonton kan, mungkin daripada pengalaman Tuan sendiri, ada tak kisah ataupun risiko yang paling besar yang Tuan pernah lakukan dalam bidang saham ni? Dan yang keduanya mungkin
profit yang paling amazing lah yang tuan pernah capai? Okay, alright. So risiko. Okay, kalau kita cakap tentang risiko, risiko adalah kerugian lah dalam saham. Okay, cuma bila saya bermula dalam saham ni, saya tak buat dengan terus agresif tau. Saya tak beli dengan modal yang besar, dengan mengharapkan keuntungan yang besar. Saya suka mulakan dengan dapatkan ilmu terlebih dahulu. Okay, so saya dapatkan mentor, saya belajar dulu daripada orang yang berpengalaman, orang yang tahu macam mana nak berjaya dalam saham. Dan saya follow. Saya suka follow orang yang dah berjaya. Sebab bagi saya untuk berjaya dalam satu bidang yang kita asing bagi kita, lebih mudah kalau kita nampak ada orang dah berjaya, kita ikut jejak langkah dia. Kalau dia sudi ajar kita, lagi bagus. So kita tahu macam mana cara dia buat. Jadi saya daripada permulaan, daripada tahun 2014, saya ada mentor yang mengajar saya tentang saham dan saya ikut dan alhamdulillah saya tidaklah melakukan kesilapan-kesilapan yang besar. Sebab saya ada terima juga feedback ada orang rugi dalam saham sampai RM50,000, RM200,000 dalam saham. So based on pengalaman saya tak adalah rugi sampai macam tu. Okay, kalau paling teruk saya rugi pun yang saya realise the loss adalah RM5,000. Itu pun berlaku dalam masa beberapa minit. Saya beli terus jatuh, saya terpaksa cut loss. So itu adalah pengalaman saya. Tetapi pengalaman tu mengajar saya tentang saham ni jangan kita overconfident. Jangan kita beli saham ni tanpa kajian yang lengkap. Okay, dan kita gunakan modal yang sememangnya kita ada. Okay, ramai orang dia tak ada modal. Tetapi dia pergi pinjam duit, dia ambil loan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan risiko yang besar dalam pasaran saham. Sebab tu saya selalu sarankan pada orang kalau nak terlibat dalam saham ni, start small, grow big. Bermulalah daripada modal yang kecil, kita naik sikit-sikit sampai dia jadi besar. Itu lebih rendah risiko dia. Okay, dan hopefully perkara itulah yang saya buat untuk mengurangkan risiko dalam pasaran saham. Sebab for sure saya pun tak naklah rugi besar. Rugi kan habis duit macam tu je dalam pasaran saham. Tetapi kebanyakan yang saya interview, mereka yang rugi kebanyakan mereka melabur saham tanpa ilmu, tak ada ilmu. Yang kedua adalah ikut-ikut orang. Dia tak tahu apa ni, dia ikut je. Dan dia tak pasti orang tu betul ataupun tidak. So melabur ni dia tak boleh ikut-ikut orang. Kita kena tahu apa yang kita buat. Kita kena tahu strategi dan pendekatan yang kita nak gunakan. Jadi ilmu sangat penting dalam proses kita untuk melabur. Jadi itulah benda yang saya buat, okey. Dan berapakah keuntungan yang saya paling tinggi, macam saya tunjukkan tadi antara yang tinggi jugalah 300%, 200% antara yang tinggi. Kalau dari segi profit by RM dalam RM30,000, RM50,000 dalam satu counter seperti yang saya tunjukkan. Cuma ada juga student saya yang belajar saham bersama dengan saya tahun 2021 ni ada yang berjaya achieve sehingga 6 angka. Maksudnya satu counter saham dia profit RM127,000. RM127,000. Okay, dengan bermodalkan hanya RM13,000 sahaja. So ada sampai level tu ada 2-3 orang lah yang berjaya achieve 6 angka. Okay, so itu adalah benda yang boleh berlaku dalam saham. Dan saya nak semua faham. Okay, bila kita cakap tentang profit sehingga 300%, 500%, 200%, mungkin ada orang cakap ini macam skim cepat kaya je, macam pelaburan yang too good to be true. But this is the reality dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Benda yang boleh berlaku, cuma kita kena buat dengan cara yang betul. Kalau kita ada ilmunya, benda ni boleh dicapai, boleh di-achieve dalam pelaburan saham kita. Okay? Sebab itulah orang yang tak pernah terlibat dalam saham, dia tak tahu peluang yang ada. Dan kalau ada orang yang buat, boleh share. Macam saya, apa yang saya buat, saya adalah investor dan trader saham. Apa yang saya buat dalam sesi ni adalah share pengalaman saya sendiri. Bukan kata saya pandai, tetapi saya rasa apa yang saya kongsikan ni mungkin boleh membantu orang di luar sana yang berminat. Mungkin ada yang berminat yang menonton ni, ada yang berminat tentang pelaburan saham. At least dia dapat gambaran daripada sudut orang yang memang practitioner dalam dunia saham ni. So itulah antara result yang kita dah berjaya capai lah. Betul-betul, faham-faham. Saya suka dengan pandangan Tuan tentang pertamanya dapatkan mentor dan keduanya mestilah mempunyai ilmu dulu kan sebelum Betul. kita terjun ke dalam mana-mana bidang sekalipun lah. Sebab ada kata-kata kan, before you invest in something, invest in time to understand it. Wah, Okay, Tuan. betul. Okay, Tuan.
musim-musim pandemik ni kan, macam mana Hmm. market sekarang? Ya. Adakah baik, atau tak baik, kurang baik? Hmm. Okay, right. Pasal market ni saya suka tunjuk chart sikit lah. Okay, Boleh tak saya tunjuk chart? boleh silakan. Okay, alright. Ni eksklusif lah untuk anda semua. Sekejap saya buka chart sekejap. KLCI. Okay, alright. Okay, alright. Mana ni? Share. Alright. Okay, alright. So ada nampak tak dekat depan ni? Charting. Okay, nampak. Saya tak Okay, right. Okay, right. Okay, so mungkin siapa Hannah dan penonton mungkin yang tak terlibat dalam saham mungkin tak familiar apa benda ni kan, charting ni kan. Alright, tetapi saya just nak tunjukkan, okay, cursor saya kalau saya gerakkan nampak tak? Okay, nampak. Nampak okay, right. So saya nak mengimbau kembali, hari ni 19 Mac 2021, betul? Okay, kalau kita imbau balik setahun yang lepas, pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan strict PKP seluruh Malaysia. Ingat tak? Okay, strict PKP pada 18 Mac 2020. Okay, jadi saya nak markkan di sini pada 18 Mac 2020. Nampak tak? Okay, indeks Bursa Malaysia kita telah jatuh daripada paras yang tinggi ni, okay, di paras lebih sekitar kat sini lah. Dalam 1693 mata ni, dia turun shoot, okay, daripada bulan Januari 2020. Masa tu ada pergolakan politik dan sebagainya. Dan kemudian masa tu dah start havoc tentang COVID-19. Okay, dan kemudian turun indeks Bursa Malaysia kita turun sampai ke paras sekitar 1215 mata. Nampak tak saya mark kat bawah tu 1215 mata. Bayangkan indeks Bursa Malaysia kita dah turun tau, 1693 mata sampai 1215 mata. Okay, so pada waktu tu, pada ketika 18 Mac, 20 Mac 2020, pada waktu tu kalau kita ingat balik lah, semua berita, surat khabar mengatakan tahun 2020, tahun 2021 akan berlaku kegawatan ekonomi. Okay, semuanya akan teruk, orang akan kehilangan kerja, pasaran saham Bursa Malaysia akan jatuh. Okay, ramai orang buat prediction, okay, Bursa Malaysia akan jatuh. Okay, so daripada 18 Mac 2020, orang expect Bursa Malaysia akan jatuh ke bawah ni. Nampak tak? Ke bawah ni. Tetapi apa yang berlaku daripada 18 Mac 2020, ini yang berlaku. Saya nak tukar warna. Saya nak tukar warna biru lah. Okay, alright. Warna hijau lah, senang sikit. Warna hijau. Okay. So indeks Bursa Malaysia kita bergerak naik. Okay, turun naik tu biasa, tetapi dia bergerus terus naik sampai sekarang di atas ini. So nampak tak? Prediction, orang mengatakan, pakar-pakar mengatakan indeks Bursa Malaysia akan bergerak jatuh. Tetapi apa yang terjadi adalah indeks Bursa Malaysia naik. So kalau orang tanya, okey ke melabur saham dalam Bursa Malaysia? Kita boleh tengok chart ni. Okay, so So ini adalah indeks Bursa Malaysia kita pada 19 Mac 2020, setahun yang lepas sehingga sekarang. Lebih kurang 18 Mac 2021, sekarang dah berada di 1627 mata, lebih kurang macam tu. Okay, so ramai orang kata pasaran saham tak bagus, sebenarnya dia pun tak tahu pasaran saham tu bagus ke tak. Dia tidak mengkaji, dia tidak melihat pergerakan harga saham. Okay, dan dia sekadar melihat kepada dengar-dengar orang, pandangan orang sahaja semata-mata. Okay, tetapi sejarah membuktikan pada tahun lepas ketika COVID-19 melanda Malaysia, PKP, strict PKP, semua orang duduk kat rumah, pasaran saham Bursa Malaysia bergerak naik. Dan kalau nak tahu, pada tahun 2020 daripada bulan 3 tu sampai sekarang, terlalu ramai orang yang mula buat profit sehingga 5 angka ke 6 angka, dan ada juga yang buat 7 angka. Maksudnya RM 1 juta berjaya dicapai dalam aktiviti pelaburan dan trade saham di Bursa Malaysia. That's possibility yang boleh berlaku. Alright, dan saya bukan kata sekarang waktunya terbaik untuk saham ke apa yang sebagainya, tetapi pelaburan saham ni kalau kita boleh buat dengan betul, kita entry pada waktu yang betul, kita buat kajian technical analysis yang betul, maka kita boleh mengambil peluang yang ada dalam pasaran saham. So lebih kurang macam tu. Kiranya tuan, isu-isu semasa ni pun sebagai seorang trader ni memang kita kena ambil tahulah. Dia boleh, pasaran saham ni dia boleh memberi kesan kepada situasi semasa, boleh memberi kesan kepada Bursa Malaysia, tetapi bergantung kepada kita macam mana kita react
kepada pasaran saham lah. Kalau dia jatuh kan, contoh dia jatuh, dia ada sell signal, kita kena clear position, janganlah duduk dalam counter yang nak jatuh. Okay, dan bila dia nak start nak naik, kita mestilah detect the signal supaya kita boleh berada dalam position counter yang nak bergerak naik. So something like that. Dia as simple as that sebenarnya. Kena faham this concept terlebih dahulu, kemudian kita belajar ilmu-ilmu yang diperlukan untuk kita buat keputusan dalam pembelian dan penjualan saham kita. So lebih kurang macam tu. Faham. Kita ada soalan daripada dalam ruangan komen Facebook Okay, alright. dengan Bitcoin. Ada yang bertanya, adakah Bitcoin itu dikonsiderkan sebagai saham? So memang jawapan tidak lah kan? Jawapan dia tidak. First of all, Bitcoin tu adalah cryptocurrency. Dia macam Forex. Okay, Forex tu adalah pertukaran nilai mata wang. Bitcoin tu ataupun cryptocurrency ni adalah digital asset ataupun digital currency. Jadi dia bukan saham. Kalau kita cakap Bitcoin dia totally bukan saham lah. Dia benda yang lain. Topik yang lain. Kebanyakan orang fikir saham, Forex, Bitcoin semua tu sama sebab orang melihat chart. Macam saya tunjuk chart tadi kan. Dia nampak macam sama tetapi dia sebenarnya dua benda yang berbeza lah. Dia macam tu. Okay. Okay, faham. Banyak ilmu yang saya belajar hari ni. Saya memang baru first time lah sebenarnya belajar berkenaan dengan hal-hal saham, investing, trader dan sebagainya. Ya. Okay. Tuan bermula ketika umur berapa ya? Waktu start dulu? Pada tahun 2014. 2014. Cuba kita buat matematik sikit. Sekarang 2021, lebih kurang 7 tahun yang lepas. Lebih kurang umur berapa? Lebih kurang 26, 27 tahun macam tu. Lebih kurang. Dan sebelum tu saya tak kenal saham. Saya tak tahu saham ni wujud kat Malaysia. Saya tak tahu kita boleh beli saham guna smartphone kita, laptop kita. Saya memang tak tahu. No knowledge. So sama juga, saya juga tak tahu. Dan tak ada siapa yang lahir tiba-tiba pandai saham. Jadi memang of course kita akan belajar saham ni daripada seseorang, daripada sharing seseorang. Mungkin saja sharing saya pada hari ini membuka minda seseorang tentang potensi dan peluang yang ada dalam dunia saham. Okay, so at least sedikit sebanyaklah boleh menceburkan diri kalau berminat. Okay, tetapi kalau berminat mesti dilalui dengan ilmu terlebih dahulu. Saya kiranya belum terlambat lah untuk kita semua mulakan menambah ilmu dalam dunia saham ni kan Tuan? Okay, Tuan, ada persoalan daripada ruangan Facebook. Mungkin Tuan boleh sharekan laman sosial peribadi Tuan untuk mungkin Tuan ada kelas-kelas yang berkenaan dengan saham ini dengan lebih mendalam. Sekejap saya cuba buka dulu saya punya Facebook. Okay. Okay, kejap. Okay, alright. So, saya screen share dulu Facebook. Okay. So, this is Facebook page saya. Kita ada Facebook page Nizam Malik. So, boleh search Nizam Malik page. Okay, seperti dekat atas ni. Alright. So, kat sini lah boleh bacalah sharing saya dan kat sini kita ada buat banyak video. Kalau kita tengok video ni, kita boleh nampak lah ada banyak sharing daripada saya berkaitan dengan saham dan tim saya lah. Ada banyak kita buat Facebook Live. Okay, so ada banyak sharing berkaitan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Malam kadang-kadang saya buat live. Okay, bagaimana ada ramai orang boleh jana profit dari bursa sehingga 5 angka, 6 angka. So saya buat live kat sini lah. Okay, so siapa-siapa yang nak follow saya boleh follow dekat Nizam Malik page sebab saya agak aktif dekat sini lah. Okay, dan selain tu dekat Instagram pun kita ada juga. Boleh search Nizam Malik Official. Okay, dan dekat YouTube kita ada Saham Mastery. Search for Saham Mastery ataupun Nizam Malik pun boleh jumpalah video-video berkaitan dengan sharing tentang saham. Ada banyak video bagi yang berminat nak belajar saham. Okay, alright. Tetapi buat masa ni kita tak ada buat kelas. Okay, saya dah nak bersara dah daripada sharing. Okay, so saya just buat sharing secara live macam ni juga. Sebenarnya memang nak bersara dah, tetapi tiba-tiba dapat panggilan daripada UPM ni. Kita pun meluangkan masa jugalah khas untuk UPM. Terima kasih banyak Tuan atas masa dan komitmen yang diberikan. Kalau Tuan tak share hari ini, mungkin ramai antara kami
Saya Ya, pun termasuk juga yang tak celik tentang mm, peluang dan ruang dalam dunia saham ni. ya betul. Dan ni adalah topik apa borak tepi keusahawanan kan? Hmm. So kebanyakannya topik berkaitan dengan online business ataupun bisnes. Berkenaan dengan keusahawanan dan kerjaya. Contohnya topik-topik berkenaan dengan online business, online present, kemudian personal Ya, branding. ya. Okey, jadi saya nak share sedikitlah perbezaan dari segi online business dan juga saham kan, sebab saya pun buat juga online business. Jadi kalau saya boleh share pengalaman saya perbezaan antara online business dan juga saham ni, kalau kita buat online business, kita kena buat marketing. Kita kena make sure kita present secara online, kita kena buat video, kita kena jawab soalan orang dan sebagainya dekat media sosial. Okay, kita kena buat sales, closing sales. Okay, ramai juga orang tak reti nak buat closing sales kan, terkial-kial. Okay, tetapi dalam saham, kita dalam dunia kita sendiri. Kita tak perlu keluar rumah untuk buat duit. Maksudnya kalau kita ada akaun CDS, kita ada smartphone, kita ada laptop, kita boleh buat kajian saham. Kita just duduk dekat dalam rumah kita sahaja pun, kita boleh tekan dan buat profit, keuntungan dari pasaran saham. Kita tak perlu jumpa sesiapa, kita tak perlu cakap dengan sesiapa, tak perlu buat Facebook Live. Okay, kita boleh buat duit dalam pasaran saham. Okay, so saya selalu sebut kalau siapa yang terlibat dalam saham ni, kita tidak ada bos, kita tidak ada rakan sekerja, kita tidak ada anak buah yang kita kena jaga. Okay, jadi kita akan berada dalam dunia kita dan fokus kita adalah hanya jana wang semudah di hujung jari sahaja. So itu kelebihan pelaburan saham. Cuma of course tidak ada yang mudah. Tak ada semua benda yang mudah. Semuanya perlu kita buat dengan cara yang betul, belajar dan buatlah dengan minat, bukan sekadar menceburi dunia pelaburan saham just because of profit semata-mata. Okay, sebab saya dah train ramai, saya train ribuan orang untuk terlibat dalam saham. Saya tengok kenapa ada orang masuk ke pasaran saham dan berjaya buat profit dan ada orang yang masih lagi struggle dalam pasaran saham. Okay, salah satu sebabnya adalah because of minat dan passion dalam dunia saham. Kalau you betul-betul minat, you akan cari jalan untuk lakukannya dengan betul dan bila you lakukannya dengan betul, maka the money will come. Okay, so that's why sangat penting untuk kita betulkan mindset untuk terlibat dalam saham. It's not just about making money, tetapi making it right. Buat dengan cara yang betul. So macam tu. Wah. Okay Tuan, nampaknya soalan pun dah tak ada daripada Okay, para right. penonton. Kita sebelum kita mengakhiri sesi kita ni mungkin boleh ke Tuan beri kata-kata kan yang terakhir ataupun nasihat yang berguna terutamanya kepada mahasiswa lah dalam bidang perniagaan saham ini. Okay, alright. So terima kasih. Alright. So ni kata-kata akhir saya lah ni. Okay. First of all, saya nak ucapkan terima kasih. Berbanyak-banyak terima kasih kepada UPM kerana menjemput saya untuk sesi julung-julung kali untuk saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat berbesar hati. Alright. Dan kepada mahasiswa, student-student Universiti Putra Malaysia khususnya dan student-student yang lain di luar sana, amnya, nasihat saya adalah kita kena belajar tentang kewangan dan pelaburan sejak dari awal lagi. Okay, bukan bermaksud kita belajar tentang kewangan dan juga pelaburan, kita terus nak melabur. Tak semestinya. Kita belajar untuk kita memahami dulu apakah instrumen pelaburan ataupun produk kewangan yang ada dekat luar sana yang sesuai dengan kita. Sebab pelaburan ni dia mungkin sesuai dengan seseorang tetapi tak sesuai dengan orang yang lain. Jadi kita kena belajar, kita kena expose diri kita. Okay, dan kita dapatkan ilmu sebanyak mungkin ketika kita masih lagi student. Okay. Yang kedua adalah dari segi kewangan, sangat penting untuk kita buat perancangan kewangan lebih awal pada waktu kita muda. Okay, sebab ramai orang yang sekarang umur 30 tahun ke atas yang bayar saya, ramai yang struggle financially because mereka buat kesilapan kewangan pada waktu awal. Pada waktu muda umur 25 tahun bila habis graduate, okay, salah satu kesilapan yang adalah beli kereta mahal yang harga RM100,000 ke atas, mungkin RM70,000 ke atas, ataupun kita sebut beli big ticket items, beli rumah yang harga RM300,000 ke atas, ataupun mungkin berkahwin, buat majlis besar-besar sampai menjadi satu pembaziran. So itu adalah benda-benda yang kita boleh cuba revise balik. Bila kita ada ilmu kewangan yang betul, kita akan elakkan daripada membuat kesilapan kewangan di usia yang muda. Okay, so bila kita tidak buat kesilapan kewangan di usia muda, maka kita boleh plan perjalanan kehidupan kita ni dengan lebih baik.
dan kita boleh grow kewangan kita daripada umur 20 tahun ke 30 tahun, 30 tahun ke 40 tahun dan seterusnya. Sebabnya sangat crucial, sangat kritikal pada umur 25 tahun ni kita buat keputusan yang penting. Okey? Dan tips saya yang ketiga adalah bagi yang mahasiswa yang baru saja nak bermula, pastikan anda dapatkan mentor untuk membimbing anda. Okay, dari segi kewangan dan kehidupan ni, kalau kita tak ada bimbingan daripada orang yang lebih berjaya, maka kita cenderung untuk lakukan kesilapan. Dapatkan nasihat daripada orang yang pakar, orang yang berlesen, orang yang bertauliah, orang yang expert, orang yang memang ada kejayaan. Kita kena belajar berkawan dengan orang yang lebih berjaya. Kelilingkan diri kita dengan orang-orang yang lebih berjaya daripada kita, dan itulah yang akan membantu student-student untuk berjaya pada waktu mereka membina kerjaya mereka nanti. Okay, so itulah dia antara 3 tips yang saya boleh share dengan semua. Okay, saya harap apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak dalam sesi ini tidak terlalu berat kepada yang menonton. Okay, semoga ada manfaat dan semoga saya dapat feedback lah daripada penonton, sama ada mereka suka ataupun apa saja feedback positif yang mereka boleh share dekat ruang komen. Nanti insyaAllah lepas sesi live ni, saya suka baca setiap feedback berkaitan dengan presentation ataupun perkongsian saya. Okay, so terima kasih banyak Cik Hannah juga kerana sudi bersama dengan saya pada petang ni, bertanya soalan dan juga respon kepada saya punya soalan. Mohon maaf jugalah kalau ada terkasar ke terlebih dalam gurauan. Okay, so terima kasih banyak. Itu sahaja daripada saya. Okay. Tak ada lah, tak ada terkasar gurau ke apa, okey je. Okey, terima kasih banyak Tuan atas nasihat-nasihat yang membangun kepada kami mahasiswa. Terutamanya orang kata belia lah kan. Apa yang saya boleh recapkan kembali, nasihat Tuan adalah berkenaan dengan untuk mempunyai ilmu ataupun celik dalam bidang kewangan, kerana kalau kita tengok kan statistik menyatakan daripada 2015 hingga 2019 sebanyak lebih kurang 84,000 belia yang sudah declare bankruptcy. Jadi kalau boleh kita mestilah mempersiapkan diri kita agar kita celik kewangan mulai dari sekarang supaya nanti kita taklah terjerumus dalam masalah-masalah yang mungkin boleh membelenggu hidup kita. Okay, baik Tuan, terima kasih lagi sekali kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan buat para penonton, jangan lupa share video ini supaya ramai lagi di luar sana yang celik kewangan, celik tentang saham ini, dan berkongsilah ilmu dengan rakan-rakan, dengan saudara mara, insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk like Facebook Cham untuk mengetahui maklumat-maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan program-program untuk students dan program-program untuk orang awam khususnya. Okay, baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.